Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan daripada tajuk talak. Kita sampai pada hukum yang ketujuh. Yang ini pun kita sama-sama boleh baca sendiri ya. Kita tak ambil lah tajuk ataupun hukum yang ketujuh ni kita lalu sahaja. Dan yang ke-8 pun kita lalu sahaja. Kita masuk dan lihat kepada perbincangan pada hukum yang ke-9. Al-hukmu tasi'u. Ma huwa hukmul mutallaqati thalathan. Wa kaifa tahillu lizzawji al-awwali. Ma hukmul mutallaqa? Apakah hukum perempuan yang ditolak talak 3? Wa kaifa tahillu? Bagaimana jadi halal? Jadi halal bagi suami yang pertama. Boleh dinikahkan. Bagaimana boleh nak nikah balik dengan suami pertama? Dalla qawluhu ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Menunjukkan firman Allah Ta'ala, jika suami mentolakkan isteri maka tidak halal kepadanya selepas daripada itu sehingga perempuan itu menikah dengan suami lain. Menunjukkan dalla ala anna al-mutallaqata thalathan tahrumu, menjadi haram ala zawjiha ke atas suaminya al-awwali yang pertama, hatta tatazawwaja, sehingga dia menikah bi zawjin akhar dengan suami lain. Wa hiya allati yusammiha fuqaha, dan perempuan itulah fuqaha namakan bainatun bainunatan kubra, perempuan yang bainah. Bainah ni terputus, putus yang besar. Maknanya tolak 3 dia panggil bainah, bainunah kubra. Wa dhalika li'anna Allah Ta'ala, demikian itu kerana Allah Ta'ala zakara talaq, Allah Ta'ala menyebut talak, wa bayyana annahu marratan, bahawa menyatakan talak itu 2 kali. Thumma zakara hukmal khul'i, kemudian Allah Ta'ala sebut khulu' wa aqabahu biqali fa in talaqaha, fadalla ala anna al-murad bit talaq ats-tsalits, iaitu talak yang ketiga. Kata Imam Qurtubi, al-muradu biqalihi fa in talaqaha ay talqah ats-tsalitsah, talak yang ketiga. Jika suami mentolak, yakni talak yang ketiga. Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Wa dhahaba jumhur ulama'i wal a'immatul arba'atu, telah berpandangan jumhur ulama dan imam-imam 4 mazhab kita al-mujtahidun ila anna al-murad bin nikah fi qawlihi hatta tankiha zawjan ghairah, itu maksud nikah ini ialah al-wat'u lal 'aqdu. Bukan sekadar berakad, akad nikah dengan suami baru, bukan, kena wati. Fala tahillu lil zawjil awal, tidak menjadi halal perempuan itu kepada suami pertama, hatta yata'aha zawjul thani, sehingga diwati dia oleh suami kedua. Wa ruwiya an Sa'id bin Musayyib annahu qala innal mutallaqata talqat thalathan tahillu lil awal bil 'aqdi ala thani. Ini pandangan Sa'id bin Musayyib lah, wa huwa dhaif, ni dhaif li musadamati lil hadithil ati, kerana dia bertentangan dengan hadis yang akan disebut nanti. Wahtajjal jumhur, dan berhujah oleh jumhur ulama bima rawahu Ibnu Jarir an Aisyah qalat ja'at imra'atu Rifa'ah, telah datang isteri kepada Rifa'ah ila Rasulillah, isteri kepada Rifa'ah datang kepada Rasulillah. Faqalat kuntu inda Rifa'ati fatalliqni fatallaqani, fatallaqani, aku dulu di sisi Rifa'ah, fatallaqani, lalu Rifa'ah tolak aku, wa batta talaki, dan dia memutuskan tolak aku, dia tolak aku dah, tolak habis, putus dah. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair, lalu aku menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbatis thawb, tetapi apa yang ada dengan Abdurrahman bin Zubair itu seumpama perca kain. Cekai makna hubungan suami isteri yang berlaku antara Abdurrahman bin Zubair dengan isteri, bekas isteri Fa'ah ni tidak disukai lah oleh isterinya, umpama perca kain. Itu kinayah daripada bahawa Abdurrahman ni tak mampu menunaikan hak isteri tu. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada bekas isteri Rifa'ah, turidina antar tarji'i ila Rifa'ah, kamu nak kembali kepada Rifa'ah ke? Mu nak kembali pada suami yang pertama ke? Suamimu dulu ke? Qala la,
Nabi kata tidak, tak boleh hatta tadhuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tak boleh sehinggalah kamu tadhuki usailatah wa yadhuku usailatak ni kinayah. Maksudnya sehingga kamu bersama berjima wati antara kamu dengan Abdul Rahman bin Zubair tadi. Tak boleh. Sehingga kamu merasa madunya dan dia merasa madu kamu. Maksudnya sehingga kamu bersetubuh. Tak boleh nak kembali. Kerana apa? Kamu telah ditolak talak 3, menikah dengan Abdul Rahman bin Zubair, kamu tak ambuh dengan Abdul Rahman bin Zubair. Kamu nak kembali semula pada suami pertama, tak boleh. Nabi kata sehingga kamu berlaku persetubuhan antara Abdul Rahman bin Zubair, barulah kalau dicerai, ditolak habis iddah, baru boleh kembali kepada Rifa'ah. Al-muradu bil usailah, yang dimaksud dengan usailah ni al-jima'. Syabbaha al-ladzata fi, Nabi tashbihkan, Nabi buat kepersamaan kelazatan jima' itu dengan al-asal, umpama madu. Faqad waddahati sunnatul mutahharatu, telah menjelaskan oleh hadis yang suci itu, annal murada min lafzin nikah, bahawa yang dimaksudkan daripada lafaz nikah fil ayatil karimah huwal jima', ialah jima', lal aqdu, bukan akad. Wa qala ba'dul ulama innal ayata nafsaha fiha dalalatun ala dhalik, ayat itu sendiri itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan itu jima'. Faqad qala Ibnu Jinni, Ibnu Jinni ulama lughah ni bertanya kepada apa? Sa'altu Aba Ali an qawlihim nakaha imra'ah, apa maksud? Faqala farraqatil arabu bil isti'mal, farraqatil arabu fil isti'mal, telah membezakan orang Arab. Farraqat al-arabu fil isti'mal, orang Arab dia membezakan penggunaan. Fa idza qalu nakaha fulanun fulanah, bila mereka kata nakaha fulanun fulanah, telah menikah si fulan lelaki akan si fulan perempuan, maka aradu, maka maksudnya annahu aqada alaiha, dia melakukan akad, dia berakad nikah. Wa idza qalu nakaha zaujatahu, kalau dia kata nakaha zaujatahu aradu bihi al-mujama'ah, maka maksudnya ialah jima'. Nampak? Kalau fulan bin fulan belum dikata isteri, maka maksudnya menikah. Tapi bila kata nakaha zaujatah, maksudnya jima', menikah akan isteri. Makna bila guna lafaz zaujah ni, maksud nakaha di situ ialah mujama'ah. Wa huna qala hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi penggunaan zauj di sini pada kalimah nakaha di sini memberi isyarat bahawa fal muradu minhu mujama'ah, iaitu jima'. Okay. Al-hukmul ashir, hukum yang ke-10, rentetan daripada itu dibincangkan nikah al-muhallil. Muhallil ni bahasa kita ialah Cina buta, orang yang menjadi pak sanggup untuk menikah dengan seorang perempuan supaya perempuan itu jadi halal balik kepada suami yang dahulu. Wahal huwa sahih am batil, sah ke tidak? Al-muhallil bi kasril lam, baca dengan kasrah lam, huwa alladhi yatazawwajul mutallaqata thalathan, dia menikah dengan perempuan talak 3 biqasdi an yuhillaha, dengan tujuan supaya menghalalkan perempuan tadi li zaujil awal, kepada suami pertama. Wa qad samahu alaihi salam bitaisi al-musta'ar, Nabi sebut dan Nabi panggil orang macam ni, panggil tais musta'ar. Tais ni makna kambing jantan yang dipinjam. Apa dia? Zaman dulu contoh kalau orang nak membiak kambing, dia ada kambing betina saja, kambing jantan tak ada. Jadi dia pinjam kambing jantan orang untuk duduk bersama kambing betina dia supaya dapat anak. Jadi Nabi kata perbuatan Cina buta ni Nabi namakan taisil musta'ar, kambing jantan yang dipinjam. Fafil hadis syarif, pada hadis Nabi SAW, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, hendakkah aku beritahu kepada kamu tentang kambing jantan yang dipinjam, tais musta'ar? Qalu bala ya Rasulullah, huwal muhallil, itu dia orang yang melakukan perbuatan Cina buta. La'anallahu al-muhallil wal muhallallah, Allah Ta'ala melaknat Cina buta dan orang yang meminta Cina buta tu buat kerja tu.
wa qad ikhtalafa al-ulama fi nikahil muhallil. Tapi ulama khilaf apa hukum kalau nikah tu berlaku. Fa dhahabal jumhur Malik wa Ahmad bin Syafi'i al-Thawri ila anna nikaha batilun, nikah itu batal, tak sah. Wala tahillu, perempuan tu tidak jadi halal lizaujil awal, kepada suami pertama. Wa qala al-Hanafiyyah wa ba'd al-fuqaha asy-Syafi'iyyah huwa makruh, perbuatan itu makruh, wa laysa bi batil, tidak batal, lianna fi tasmiyatil muhallil, kerana menamakan muhallil ma yadullu ala sihah, menunjukkan sahih, dah sebut menghalalkan kan. Muhallil ni makna orang yang menghalalkan, liannaha sababul hil, kerana dia itu sebab menjadi halal. Jadi nama tu sendiri sebagai seakan-akan memberi isyarat bahawa berlaku hasil itu. Waruya 'anil Auza'i annahu qala bi'sa ma sana'a wal nikahu jaiz. Auza'i ditanya perbuatan Cina buta ni macam mana? Dia kata seburuk-buruk perbuatan tetapi nikah tu harus, makna sah. Hujjatul jumhur, apa hujjah jumhur? Wastadalla jumhur ala fasadi nikah muhallil bima yali. Awalan hadithu la'ana Rasulullah al-muhallil wal muhallal lah. Yang kedua, hadith ala ukhbirukum bi taisil musta'ar, qalu bala ya Rasulullah, qalu wal muhallil hadith. Yang ketiga, hadis Ibn Abbas su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya an nikahil muhallil, tentang nikah muhallil. Faqala la ay la yahillu illa nikahu raghbah, kecuali nikah yang dengan keinginan. La nikah dalsah wala istihza, bukan nikah yang gurau-gurau, bukan. Bi kitabillah thumma yadhuku usailatah, kemudian kamu bersetubuh, tak boleh itu. Yang keempat, marwiya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala la utiya bi muhallil wala bi muhallal lahu illa rajamtuha, tidak didatangkan kepadaku dengan orang muhallil, orang melakukan Cina buta ini, dan juga orang yang buat itu, kecuali aku akan rejam mereka berdua. Menunjukkan bahawa perbuatan itu haram dan tidak sah. Khamisah, marwi an Nafi'in an Ibni Umar anna rajulan, bahawa seorang lelaki sa'alahu, ditanya an rajulin talaqa imra'atahu, tentang seorang perempuan yang mentolak isterinya 3. Fatazawwajaha akhun lahu, lalu saudaranya menikah, min ghairi mu'amaratin, tanpa mu'amarah, tanpa ada mu'amarah ni tanpa berpakat, liyahilla li akhihi, tujuannya menikah supaya jadi halal balik kepada saudaranya hak lain tadi, hak asal tadi. Hal tahillu lil awal, adakah halal? Jadi begini, ada adik-beradik ni, A dengan B, jadi A ni tolak isteri. Jadi B ni nak tolong abang dia menikah dengan kakak ipar ni lah, tapi bukan dengan persepakatan, ghairi muamarah, tanpa bersepakat ni. Tapi tujuannya menikah, tujuan apa? Tujuan nak jadi halal balik kepada abang dia tadi. Maka kata Nafi', dia kata la illa nikah raghbah, kecuali nikah dengan sebab ingin. Ni nikah supaya nak jadi halal, tak boleh. Kunna na'uddu hadha sifahan, kami anggap ni sifah ni makna zina lah, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-jumhur, pandangan yang kuatnya ialah pandangan jumhur. Li'anna nikah yuqsadu minhu ad-dawamu wal istimrar, kerana nikah ni tujuannya ialah berterusan dan berkekalan. Wa ta'kitu, dan meletakkan masa, yubtiluhu, akan membatalkan tujuan nikah. Fa idza tazawwajaha, apabila menikahkan perempuan, because ditahlil, tujuan supaya jadi halal kembali kepada suami pertama, awish tarata zawju alaihi, atau mensyaratkan suami ke atasnya, ayutalliqaha ba'da dukhul, supaya mentalakkan selepas dukhul, faqad fasadan nikah, maka telah rosaklah nikah. Li'annahu yushbihu nikahal mut'ah, kerana dia menyerupai nikah mut'ah hina idzin, ketika itu, wa huwa batilun bi ittifaqil ulama, dan itu batil dengan sepakat ulama. Ini Pak dia bawa datang pandangan Ibnu Kathir, ada pandangan Rashid Ridha. Okey. Kita ambil sini sikit lah. Jadi yang pandangan ni boleh baca sendiri lah. Boleh baca sendiri. Begitu juga Ibnu Kathir ni, kita tak ambil lah di sini. Kita ambil pandangan kata Syekh Ali Sabuni, inna fi tahlili mafasida, dalam
perbuatan Cina buta ini berlaku mafasidah kathiratun. Mafasidah kasiratan. Banyak mafsadah. Nabaha alaiha ulama, yang dibuat peringatan oleh para ulama. Faqad aqada Allamah Ibn Qayyim fi kitab I'lam Muwaqqi'in. Ibn Qayyim tulis dalam kitab I'lam Muwaqqi'in fusulan fi bayaniha. Banyak fasal pada menerangkannya. Wa qad ta'ana qaumun fi syariatil islamiyah annaha ajazat, dan telah menuduh satu kumpulan manusia pada syariat Islam yang mengatakan nikah Cina buta ni harus. Wa qad alimta ra'yas sahih, dan kamu tahu bahawa pandangan sahihnya fil mawdu' dalam tajuk ini an Nabi SAW. Fasawat alla yunsaba, pandangan yang betulnya jangan dinisbahkan pandangan itu kepada syariat. La yunsaba ilaiha hilluhu wallahul musta'an. Jadi itu tajuk berkaitan dengan nikah. Harapnya pelajar boleh faham, dan kita akan buat perbincangan secara online berkaitan tajuk ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.